Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini percubaan dua kamera depan dan belakang, depan dan coil bin. Saya nak mencuba. Kita start kita. Bismillahirrahmanirrahim. Senang start. Idle kita. Hari kita jalan-jalan Kota Warisan sambil mengikut saya ke kedai hardware. Saya rasa waktu ni saja tak hujan. Petang sikit hujan. Saya tak boleh letak kamera saya di luar sana kalau kena hujan. Tunggu kita dipanas dulu. Saya nak buat video hill and tow, teknik hill and tow, tapi ruang untuk kaki saya kurang sangat lah. Tak tahu saya nak mount kat mana. Bawah tu agak sukar, tak ada ruang untuk meletak kamera ke bawah tu, unless guna micro kamera. Tunggu minyak running kepada operating temperature. Topik yang saya nak bincang ialah saya tengah fikir malam ni ada perlombaan online, anjuran Adrenaline Impact. Untuk kebanyakan orang susah betul macam mana, kenapa kena berlomba online? Adakah ianya sama macam membawa kereta betul? Adakah ia berlomba online ni dapat menghilangkan keinginan kita berlomba di atas jalan raya ni? Jadi itu bergantung kepada individu lah. Macam saya tak berani dah mungkin dah usia saya kot, ataupun mungkin pengalaman mengajarkan saya, mendewasakan saya. Pengalaman saya pernah terpusing 360 tu 2 kali tu, masa bawa Proton Saga dan 4 orang rakan saya. Sewaktu saya muda remaja dahulu. Cuba bayangkan kalau jadi apa-apa dan salah seorang rakan-rakan saya terkorban kan. Bayangkan penyesalan yang saya terima sampai hari ini. Jadi saya rasa itulah tipping point saya untuk tidak berlumba di atas jalan raya dan mula memberanikan diri berlumba di Lita Batu Tiga. Masa tu saya baru start kerja tahun 2000 kan. Sekarang nak racing gila kereta lah, darah muda, umur 20 tahun lebih plus. Hati membuat-buat nak racing. Zaman tu tak adalah video game apa, cuma ada simulator Daytona USA kat arcade tu lah. Itu je lah tempat untuk melepaskan gian berlumba dengan orang lain kan. Jadi punca saya terjebak race bukan race lah, track day sebenarnya di Batu Tiga je lah. Sebab sejak saya menyertai satu forum ni namanya protonmania.com. So saya kenal lah otak-otak dalam ni. Banyaklah Rashid, Arwah Majos, banyak lagi lah geng-geng lama saya dah sehingga sekarang ni yang saya jumpa di protonmania.com ni. Al-Fatihah kepada rakan-rakan saya yang dah pergi tu. Jadi bersambung balik jadi join forum Proton Mania ni. Ada pula invitation, jom masuk track Batu Tiga. Tak mahal pun, macam tu lah ayat dia lah, saya ingat lagi. Memang tak mahal pun, dalam puluh-puluh ringgit je
saya ingat saya RM60 kot untuk sesi petang, race daripada pukul 4 sampai maghrib. Saya ingat lagi, time tu tak ada lampu lah kan, jadi pukul 7 tu dah kira tutup gate lah. Jadi saya pun memberanikan diri lah kan, dengan tak ada cikgunya, dengan tak pernah tahu layout track tu macam mana. Saya dengan seorang rakan office saya lah kan, pergi turun main trade day. Dia bawa Satria, saya bawa Proton Wira. Fast forward, lepas tu perlumbaan pertama saya sebenarnya masuk CCT, anjuran protonmania.com, kategori 1.6 dan 1.5 dan 1.3 lah. CCT ni kira macam digabungkan ke semua CC tu, race 7 pusingan tersilap saya, production series. Saya ingat saya tu lah. Kereta saya standard gila, cuma yang berubah cuma saya guna spring keras. Saya guna Wira 1.3 aerobac. Yang berubah cuma sport rim dan spring keras GMAX GAMAX. Tak keras lah, super standard pun. Jadi kat situ lah saya mula start layan trade day. Dari situ lah, daripada forum tu. Jadi sejak itu saya dah tak layan bawa laju, tak layan berlumba di atas jalan. Orang-orang saya sibuk menguji kereta. Time tu semua darah muda. Satria BR4 lah, Wira BR4, Wira Evo 1 lah. Jadi tu hal mereka, hal saya nak berlumba pun make sure dalam track dan kawasan yang selamat. Kita ambil persekitaran ni kan, persekitaran jalan raya ni, nampak kan tempat tiang lampu. Bayangkan kita anda straight pergi tiang lampu. Sebab bila anda hilang kawalan, anda yakin anda tak hilang kawalan, tapi kalau katakan berlaku hilang kawalan kan, dan anda tak percaya kawal kereta anda, sama ada pergi ke tiang lampu, terpabas sebelah kanan, langgar kita oncoming cars. Jadi banyak apa cakap, incident points, insiden yang berbahaya dekat atas jalan raya ni kan. Satu lagi lah, kita bukan insiden seorang-seorang. Kalau atas jalan raya ni kita melibatkan orang lain yang tak bersalah ni, orang pergi kerja ke. Jadi pada saya, kalau nak merembat pun pada saya, kumpul lah duit sebulan 100 ke sebulan 50 untuk join trade day, setahun sekali ke 2 kali. Tapi bila turun trade day tu, janganlah lejan sampai kita ni nak jahanam. 1-2 lap dah relax, tu turun balik 1-2 lap relax. Bukannya 2 jam trade day tu 2 jam nak menjahanamkan kereta. Kita ni, kereta kena sayang lah. Dia just melepaskan gian. Sebab tu saya cakap turun trade day, kalau tak suka belum dengan orang lain trade day, belum seorang-seorang. Buat macam saya, try to achieve clock bawah 3 minit ke, guna production car. So macam tu saya melayan trade day sebenarnya. Jadi elakkan berlumba atas jalan raya dengan apa cara sekalipun lah. Sebab saya dah mengalami hilang kawalan. Satu yang mula-mula saya cerita tadi, dekat track Batu Tiga pun banyak kali memang hilang lah, memang hilang darah lah, memang menakutkan lah. Bayangkan terpusing, lepas tu kereta belakang tak dapat elak kan. Bayangkan dalam track tu kat track Sepang, tak cerita lah, dekat turn 4 tu banyak kali, turn 4, turn 14, nak masuk turn 14 pun ada. Jadi boleh dikatakan hampir setiap selekor dekat Sepang tu saya pernah hilang lah. Hampir hilang pun pernah. Hilang kawalan lah maksud saya. Dan boleh kontrol, tapi saya rasa tak sama macam dalam hilang kawalan dekat jalan biasa macam ni. So hari ni topiknya yang saya nak bercerita ialah jangan berlumba atas jalan raya. Mungkin anda setuju ke, mungkin anda tak setuju ke. Jadi yang saya agak menyedihkan saya lah, ramai yang takut bila ajak turun trade day. Dalam kepala otak set kereta kena siap semua sekali, kena beratus-ratus horsepower. Jadi sebenarnya turun trade day kereta dalam keadaan sempurna lah. Maknanya
tak ada kebocoran, tayar ada bunga, lampu berfungsi. Bukannya kita perang rangka nak pergi turun track day. Sebab orang lain yang turun track day, kereta macam kita juga. Kereta leaking janganlah turun track day kan. Kereta leaking, at least anda jagalah kereta anda kan, leaking minyak tu janganlah turun track day. Bila sebut trade day ni kan, krik-krik tu tinggi, takut. Saya pun dulu takut. Yang celakanya saya yang takut, saya mengajak kawan saya, sama kawan saya pun termakan saya punya racun. Itulah yang kelakarnya. Bila ajak turun trade day ni, semua orang takut. Kereta nak kena 500 horsepower, kena make sure boleh clock 2 minit 37 ni, 2 minit 37. Tu saya gurau kawan saya je. Asal sebut trade day, kereta mesti nak nombor 1. Macam mana? Saya turun trade day, kereta 4 minit tak kisah pun. Dia sebenarnya lebih kepada kepuasan sendirilah kan. Dalam track Sepang tu kan ada banyak sektor. Kita attack each sektor, kenali setiap turn, kenali kereta kita bila bawa on limit, bagaimana nak hill lento. Janganlah baru turun track Sepang baru nak belajar hill lento. Maksudnya dah tahu basic hill lento, barulah apply dengan tanpa rasa takut dekat track Sepang tu. Belajar brake tanpa lock, tanpa lock tayar. Naik turn 9 tu kereta saya selalu lock. Kereta merah ni lah, kereta RX-8 ni. Jadi each time saya turun track Sepang, saya tahu saya kena make sure saya menggunakan pressure tayar yang betul, warm up tayar semua. Dan setiap kali target saya untuk tidak lock dekat turn 9 dan try maintain timing saya, walaupun keadaan standard je ni bawah 3 minit. Saya target 2 minit 50 sebenarnya kereta ni. Itulah personal goal saya kalau saya turun trade day. Kejap saya nak bersih. Bersin pula. So bila turun trade day mesti kita takut traffic, betul tak? Takut traffic tu tak friendly dengan kita ke. Jadi benda tu nak belajar kat mana? Kita menghandle traffic track Sepang ni. Dan sebab itulah saya belajar membina simulator lumba di rumah dan belajar race online menggunakan iRacing. Jadi kat situ lah sebenarnya. Dan lihat video-video saya, ada video saya main simulator kan, lumba Mazda MX-5 dengan human tau, dengan orang lain yang minat sama dengan saya. Jadi kemahiran untuk berlumba dalam trafik di simulator sebenarnya boleh dibawa ke track day di lintas Sepang. Sama je. Kita nak agak orang tu brake macam mana, kita nak belajar orang tu braking point kat mana. Janganlah side by side terus, follow dari belakang dulu, belajar. Jadi bila kemahiran track day anda semakin meningkat, semakin bagus, anda boleh clock 3 minit dengan production cars. Jadi mungkin anda ada bajet lebih, mungkin anda nak beli seat dalam perlumbaan sebenar yang dianjurkan oleh MAM ataupun MSF. Jadi anda kena ambil lesen perlumbaan. Bayangkan anda daripada minat hobi, anda boleh jauh. Saya tak rasa lagi kejayaan pelumba ni boleh jadi kejaya dalam Malaysia ni, sebab industri motorsport kat Malaysia ni agak menyedihkan lah. Tidak apa cakap, belum sampai tahap industri lah, tidak boleh memberikan kejaya kepada ramai orang. Dia lebih kepada hobi lagi pada saya lah. Itu pendapat saya. Kalau dia industri, senang cerita MSF tu meriah lah, dapat sambutan daripada penonton, grandstand penuh. Lepas tu masuk dalam media utama, media kerajaan. Sekarang ni MSF lebih kepada, pada saya, walaupun dia meriah juga, tapi dia masih lagi kategori hobi. Dia bukan industri lagi. Jadi kita kat Malaysia ni agak jauh ketinggalan lah kalau daripada dalam industri motorsport ni. Yalah, sukannya mahal sukan tu. Tak semua orang mampu kan. Sebab tu ada yang menggunakan simulator untuk merealisasikan impian menjadi pelumba. Jadi katakan
terpabas, langgar tembok depan ni. Dah satu hal nak cek duit, dah nak repair kereta kan. Jadi ini satu motorsport ni satu sukan yang mahal, terus terang cakap. Jadi tapi berbalik kepada skop trade day tadi, saya tak cerita pasal kita dapat trade motorsport, kita cerita pasal trade day dan mengelakkan berlumba atas jalan raya. Itu topik saya yang pada hari inilah, dan saya post kat Facebook hari ini. Jadi sentiasa nak beringat, kalau kereta di kemalangan, body dia bukan power sangat pun nak lawan pokok yang besar tu kan. Jadi beringat, jalan raya ni sebenarnya bukan tempat berlumba. Jalan raya adalah tempat untuk kita, untuk apa cakap, untuk daripada point A ke point B saja. Itu fungsi jalan raya ni. Lagi satu, anda nampak lurus, nampak lurus, ketekan lah. Tapi sebenarnya kan jalan raya kat Malaysia ni kan boleh saya kata semuanya lah takkan rata kan. Dia tak rata, dia agak bergelombang. Jadi bayangkan anda dah buat kereta anda suspension keras macam kayu, lepas tu anda pergi tercut dekat highway, kereta bergoncang kata boom, lepas tu hilang kawalan tayar belakang, snap, anda tak berjaya snap oversteer, tak berjaya cover balik, pusing langgar pokok. Bayangkan benda tu berlaku kat anda. Okay, sekarang zaman YouTube, jadi menjadi tugas saya untuk sebarkan maklumat macam ni lah. Mengapa saya tak sokong anda kian nak berlumba, ajak anda rakan berlumba atas jalan raya. Saya dibesarkan di daerah Batu Pahat. Jadi hujung minggu tu tiap-tiap malam ada perlombaan haram, kalau motor haram. Dia panggil malam-malam juara. Ada orang ni berjudi lah, bengkel-bengkel berjudi, pasukan-pasukan motor berjudi, berlumba dekat Pek Raja sana tu. Biasanya dekat Pek Raja, dengan jalan yang macam apa ni, bergelombang tu, berlumba demi duit. Semua orang berjudi sebabkan menggunakan lumba haram tu sebagai medan berjudi. Saya pun terlibat, samalah, saya suka tengok kan. Tengok kan, masa tu tak ada hiburan, jadi saya naik kereta lah tengok orang berlumba kat Jalan Rahmat tu. Nak katakan saya join berlumba, tak lah. Tapi saya juga pernah juga bawa motor RTZM saya tu, membuat aksi-aksi berbahaya jugalah. Tapi tak adalah sampai tahap join pasukan ke sampai berlumba. Siap ada bayaran lah. Itulah dia, apa tu cakap, masa muda semangat nak berlumba tu ialah dapat mesin, cari mesin motor tu, mesin mesti nak berlumba. Asal mesin ni berlumba kan, tak dinafikan apa tu, jiwa motorsport tu ada di setiap orang lah kan. Siapa kata tak seronok menekan throttle, mendengar bunyi RPM tu maksimum. Kalau saya nak belok kanan, jam atas tu kan. Okay, saya U-turn balik lah. Jam atas tu. Pusing balik. Tak payah kat kereta depan tu ada. Pusing pun susah juga. Jadi saya dah keraskan, saya dah boleh lah, jam lah. Tak nak saya macam mana, saya nak give up. Saya give up balik lah. Tak faham kenapa jalan ni soldier. Sebaik boleh give up. Laluan ni bahaya, bergelombang.
kita dah okey sikit lah kot ni. Dulu lagi teruk je dah ni. Dia terpaksalah dia ikut saya membawang sambil berpusing-pusing di Kota Warisan. Misi saya sebenarnya saya nak pergi kedai hardware je, nak pergi beli mentol. Kalau saya punya style, kalau saya nak berembat satu jalan tu clear betul, rembat lah 1-2 gear cukup lah kan. Dan pastikan tak ada kereta depan ni, boleh lah kan. Tapi tak adalah saya nak buat. Saya tahu ada satu kereta depan tu, tak, satu gear cukup lah. Enough lah untuk saya membakar karbon. Jadi satu sesi video menceritakan kenapa ada sesi bakar karbon tu saya dah buat sebelum ni. Anda boleh lihat video saya sebelum ni, kenapa saya perlu bakar karbon. Kena kerap lah bakar karbon. Pakai RS ni kena tak takut red line. Red line tu ada sahabat baik. Habis tak lama lagi kawasan tu